Bandar Lestari bermaksud gagasan dalam meningkatkan kualiti hidup bandar yang merangkumi komponen-komponen seperti ekologi, budaya, institusi, sosial, politik dan juga ekonomi tanpa memberi beban kepada generasi akan datang. Bahasa mudahnya, Bandar Lestari ini merangkumi kemudahan dan juga pelaksanaan lestari dari segi penggunaan bekalan air, tenaga dan juga pelupusan sisa yang terurus. Dalam mencapai tahap Bandar Lestari ini, terdapat beberapa isu yang wujud, antaranya adalah pengurusan sisa pepejal. Sisa pepejal ini merupakan sisa domestik yang dihasilkan daripada pelbagai aktiviti isi rumah dan juga aktiviti komersial seperti plastik, sisa makanan, kertas dan juga sisa restoran. Purata sisa pepejal yang telah dikutip oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam adalah sebanyak 8,547.76 tan setiap hari pada tahun 2021. Menurut Munguia Lopez et al. 2020, pengendalian sisa pepejal dilihat sebagai isu penting di seluruh dunia yang mungkin pada hadapan menyumbang kepada satu siri isu geoekonomi dan sosial alam sekitar global pada tahun akan datang. Berdasarkan literatur yang ada, menurut Nur Adibah 2016, kajian triangulasi berjaya meneroka potensi pelepasan sisa bagi daerah Kuala Nerus di Terengganu. Beliau mendedahkan bahawa tingkah laku masyarakat bandar luar bandar membawa faktor pelepasan sisa terbesar dan ia juga menawarkan potensi pengurangan pada masa hadapan. Di samping itu, pada tahun 2020, Latifah 2020 menggunakan model Material Flow Analysis menunjukkan bahawa lokasi penjanaan sisa dan kumpulan pemain merupakan faktor paling ketara yang menyumbang kepada peningkatan dalam pelupusan sisa di semua daerah dalam Terengganu. Menurut Faridah Zulkifli 2018, model dinamik bersepadu yang digunakan untuk mensimulasikan kerumitan pengurusan sisa pepejal yang mampu membantu pembuat keputusan untuk menentukan keberkesanan amalan pengurusan sisa pepejal terutamanya dalam perancangan strategik dan penambahbaikan reka bentuk sistem. Seterusnya, menurut Alias et al. 2021, aliran sisa isi rumah menunjukkan aliran input tertinggi bahan kita semula yang meliputi 8 daerah di Terengganu. Berdasarkan kajian Mayawi Baba Nalikan 2023, model Knowledge Attitude and Practice KAP digunakan yang mengandungi 3 domain penting atau konstruk pengenalan iaitu pengetahuan, sikap dan amalan merupakan aspek model yang membantu memahami bagaimana pengetahuan dikaitkan dengan sikap dan amalan ke arah tingkah laku alam sekitar. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kaedah ini lebih mudah untuk mendapatkan maklumat yang bersesuaian tentang isu yang dikaji. Kaedah temubual dan pengedaran borang soal selidik merupakan antara sumber primer yang digunakan dalam kajian ini. Kaedah temubual ini digunakan adalah untuk mengetahui tentang pengurusan sisa yang menjadi tema utama untuk kajian ini. Tambahan pula, pihak berkuasa tempatan yang ditemubual ini merupakan Timbalan Kesihatan Persekitaran Negeri Terengganu. Bagi pengedaran borang soal selidik, 10 orang responden telah dipilih secara rawak untuk memenuhi keperluan jawapan yang sepadan dengan tajuk kajian iaitu dalam mengetahui tahap kesedaran masyarakat dalam pengurusan sisa. Selain itu, pekaji juga menggunakan data sekunder. Pekaji merujuk jurnal, buku, internet, laporan, artikel, laman web rasmi yang sah dan tidak melebihi 5 tahun untuk mendapatkan maklumat bagi menyiapkan kajian ini. Teknik statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Data dikira secara manual dengan mengambil kira kekerapan dan peratusan. Data yang dikumpul dipaparkan dalam bentuk jadual dan carta bar, seterusnya akan diterangkan dalam carta pala menggunakan skala. Seterusnya, lokasi kajian yang telah kami pilih adalah satu daerah kecil di Terengganu yang dikenal sebagai Kuala Terengganu. Kuala Terengganu atau juga dikenal sebagai Bandaraya Kuala Terengganu adalah ibu negeri bagi negeri Terengganu yang berada di muara Sungai Terengganu dengan keluasan 605 km persegi. Kuala Terengganu telah menjadi tempat tumpuan utama di negeri tersebut berikutan dengan fungsinya sebagai hub utama politik dan juga ekonomi mereka. Kuala Terengganu juga menjadi tumpuan utama dalam sektor pelancongan dengan adanya khazanah-khazanah dan tempat menarik yang terdapat di daerah tersebut. Selaras dengan kemajuan yang ada, Kuala Terengganu dilihat berpotensi tinggi dalam mewujudkan kawasan yang lestari.
Berikutan dengan itu, kami meletakkan tumpuan di daerah ini untuk melihat bagaimana pengurusan sisa pepejal khususnya dilakukan oleh pihak berwajib dan sejauh mana tahap kesedaran yang dimiliki oleh komuniti mereka dalam usaha mencapai taraf bandar lestari yang diharapkan. Dapatan kajian telah melibatkan seramai 50 orang responden. 19 responden adalah terdiri daripada lelaki dan 31 orang adalah perempuan. Mereka juga adalah tergolong daripada 20 orang pelajar, 10 orang bekerja di sektor swasta, 9 orang bekerja sendiri, 7 orang adalah kaki tangan awam dan 8% adalah tidak bekerja. Berdasarkan dapatan kajian juga dapat dilihat bahawa keseluruhan responden mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap 5 perkara pengurusan sisa pepejal ke arah bandar lestari. Majoriti perkara 1 hingga 5 mencatatkan 50% setuju dan sangat setuju terhadap perkara seperti yang berikut. Berdasarkan dapatan kajian juga dapat dilihat bahawa amalan dalam komuniti adalah masih rendah untuk menguruskan sisa rumah dan tidak menunjukkan hubungan yang kuat terhadap setiap individu bertanggungjawab menguruskan sisa pepejal. Namun, berdasarkan dapatan juga dapat dilihat perkara positif yang diamalkan oleh komuniti iaitu menggunakan semula beg plastik dan membuang sisa pepejal kepada pengumpulan sisa mencatatkan kekerapan yang tinggi iaitu 76 dan 36% sangat kerap. Manakala pengurusan sisa pepejal yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan Kuala Terengganu menunjukkan 40% kekerapan bahawa mereka mengamalkan amalan mengutip dan mengangkut sisa pepejal pada setiap hari. Bukan itu sahaja, pihak berkuasa tempatan Kuala Terengganu juga telah menyediakan tong kita semula di kawasan mereka dan seramai 54% responden mengatakan amalan tersebut dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan. Perbincangan hasil kajian, aspek kelestarian pengurusan sisa boleh dirumuskan sebagai satu sistem pengurusan sisa pepejal yang terancang dan sistematik, mengambil kira keperluan ekonomi, keperluan dan aspirasi masyarakat serta memastikan kepentingan perlindungan alam sekitar. Sebagai pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab merealisasikan bandar lestari di Kuala Terengganu, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu telah menggunakan pakai Akta 171 dalam pengurusan sisa pepejal. Akta yang digunakan menyatakan bahawa pihak kuasa tempatan mempunyai kuasa untuk menyelenggara, mengadakan dan menjalankan perkhidmatan kebersihan bagi membuang sebarang sampah dan bangkai yang terdapat di bandar. Pihak MBAI telah menggunakan kaedah kutip, angkut dan lupus sebagai pengurusan sisa pepejal yang sistematik ke arah bandar lestari di Kuala Terengganu. Antara pengurusan sisa pepejal MBKT adalah menyediakan tong sampah awam di 8 zon terpilih di Kuala Terengganu, mengutip sisa secara berjadual 2 atau 3 kali sehari, membekalkan perkhidmatan pengangkutan sisa pepejal ke tapak pelurusan, melakukan pemantauan bagi meningkatkan kualiti kerja pengutipan sampah melalui pasukan Trafos dan menyediakan sangka kita semula sebagai amalan kesedaran komuniti. Daripada hasil temu bual, kami mendapati pembuangan sisa pepejal yang tidak terurus akan membawa impak kepada kesihatan dan penyebaran penyakit. Hal ini disebabkan oleh kewujudan haiwan-haiwan perosak seperti lalat, tikus, lipas, nyamuk dan sebagainya. Kewujudan haiwan-haiwan perosak ini berpunca daripada sisa longgokan sampah yang dibiarkan terlalu lama di sesuatu kawasan dan menyebabkan terhasilnya bau busuk. Bau busuk yang terhasil inilah yang menarik minat haiwan perosak itu, yang juga merupakan haiwan pembawa kuman dan bakteria jahat. Selain itu, ianya akan membawa kepada pencemaran bau. Sisa pepejal yang dibuang dan dilonggokan di sesuatu tempat ditambah pula dengan terdapatnya longgokan air akan menyebabkan terhasilnya bau busuk, lebih-lebih lagi apabila dibiarkan dalam masa yang sangat lama. Bahkan, pencemaran bau ini akan memberikan impak kepada orang awam yang berada di sekitar kawasan tersebut. Contohnya yang kita boleh ambil ialah seperti pelancong asing yang melakukan aktiviti hariannya di kawasan tersebut. Namun, disebabkan bau busuk yang terhasil dari sisa sampah ini, aktiviti mereka menjadi terjejas.
Seterusnya, ianya akan membawa kepada pencemaran pemandangan. Apabila terdapatnya lokasi sampah di merata tempat, ia akan menjejaskan kualiti keindahan alam sekitar. Contohnya, sekitar kawasan Doorbridge yang merupakan tarikan pelancong tempatan maupun pelancong asing, kerana kawasan tersebut terlihat cantik dan menarik dengan adanya jambatan angkat. Namun, apabila kawasan tersebut dikotori dengan sisa sampah sarap, secara langsung kawasan itu kelihatan tidak menarik. Bahkan, ia akan mengundang persepsi negatif dari orang awam, pelancong tempatan, terutamanya pelancong asing, mengenai sistem pengurusan negeri dan tahap kesedaran masyarakat tempatan yang dikira masih lemah. Menurut penolong pegawai kesihatan persekitaran iaitu Encik Muhammad Nur Hakimi bin Abdul Samad, pihak mereka akan melaksanakan program Kita Semula Sisa Pepejal iaitu dengan mewujudkan satu komuniti yang melibatkan penduduk kampung. Program yang dilaksanakan adalah program Beach Cleanup Community yang dibuat di kawasan pantai seperti Pantai Batu Buruk dan Pantai Teluk Ketapang. Aktiviti yang dilaksanakan iaitu memungut dan mengumpul hasil sisa pepejal, membuat sangkar Kita Semula dan tayangan dokumentari bagi meningkatkan kesedaran penduduk mengenai pencemaran sisa pepejal. Selain itu, beliau juga berkata pihak mereka akan meningkatkan dan mengetatkan sistem penguatkuasaan dan pemantauan di mana mereka akan melakukan rondaan dengan lebih giat di semua kawasan yang menjadi tumpuan pembuangan sisa pepejal. Pihak kerajaan juga akan mengadakan tindakan undang-undang bagi sesiapa yang membuang sampah di merata tempat, iaitu dengan mengenakan kompaun sebanyak RM2,000. Sekiranya individu itu tidak membayar kompaun yang dikenakan, secara langsung mereka akan diberikan surat saman dan dihadapkan ke mahkamah. Seterusnya, pihak kerajaan juga akan menambah bilangan tong sampah di beberapa kawasan yang menjadi tumpuan pembuangan sisa sampah. Pihak mereka akan mengambil inisiatif untuk menambah lebih banyak tong sampah besar yang dipanggil tong roro di kawasan yang terbuka dan luas. Antara tempat yang menjadi tumpuan untuk diletakkan tong sampah tong roro ini iaitu adalah di Kampung Paluh, Kampung Cindering, Makan Lama dan juga Cabang 3. Pihak mereka juga akan mewujudkan task force iaitu gabungan dan kerjasama semua jabatan untuk memantau dan menambah bilangan tong sampah di setiap kawasan. Kesimpulannya, pengurusan sisa pepejal di Kuala Terengganu dijalankan secara terurus dengan adanya jadual harian bagi mengutip sisa pepejal. Bukan itu sahaja, pekaji juga dapat mengenal pasti bahawa tidak ada sebarang kelemahan ataupun kekurangan dari segi pengurusan sisa pepejal di kawasan Kuala Terengganu. Pekaji juga turut dapat mengenal pasti impak negatif sekiranya pengurusan sisa pepejal ini tidak diuruskan dengan baik, seperti menjejaskan kesihatan, berlaku pencemaran bau dan juga mencemarkan pemandangan. Tindakan yang boleh diambil kerajaan tempatan dalam memastikan pengurusan sisa pepejal sentiasa terurus adalah dengan melaksanakan program Kita Semula Sisa Pepejal, meningkatkan penguatkuasaan dan juga pemantauan serta menambahkan bilangan tong sampah. Kajian ini juga mampu memberikan sumbangan kepada pihak kerajaan dengan mengenal pasti masalah dan juga halangan dalam menjalankan pengurusan sisa pepejal, serta dapat menyediakan data dan juga informasi berkaitan dengan sisa pepejal buat pihak yang berwajib. Dengan adanya kajian seperti ini, pengkaji berharap agar peningkatan kesedaran dan juga pemahaman berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal dapat ditingkatkan lagi. Pengkaji juga berharap bahawa pihak kerajaan dapat berkolaborasi dengan badan bukan kerajaan dalam memastikan isu sisa pepejal di dalam negara ini dapat diuruskan dengan baik.